hikmah. Makanya dia beritahu, tahun ni pula tahulah tuan, tahun kemarau. Tak ada, semua banyaknya dah keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor kambing di dalam khemah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kambing apakah ini wahai Ummu Ma'bad?" Jawabnya, "Itu kambing yang ditinggalkan oleh kambing-kambing lain kerana terlalu uzur." Yang ni seko ni ke expired punya member dia pun tak nak dia. So dia orang keluar, dia orang tak tahu, tinggal dia. Saya pun kesian panah-panah buat masuk simpanan kemah. Nah, memang menyimpan kambing dalam rumah ini lazim bagi bangsa Arab. Itu biasa aja. Masa saya di Sudan pun, saya pergi rumah sahabat tu di Rufa'ah. Rufa'ah ni lebih kurang 4 jam perjalanan daripada Khartoum naik bas. Pergi ke tebing Sungai Nil Biru. Dia jadi sampai di Rufa'ah, masuk ke rumah, dihidang air semua, duduklah. Yalah, kita duduk macam ni, pintu dapur dia lurus ke sana. Adalah macam tirai-tirai, tapi tirai tu macam separuh lah. Dia sambil minum. Awak tu memang menengok ke depan borak dengan dia, tapi ujung alis mata ni macam nampak berbayang macam tu. Masuk balik. Saya berdebar dah. Takut ada jin ke apa. Dia sebab Arab ni dia ada satu namanya Ain. Ini jaga. Ain ni sihir secara mata. Dia memang expert bab Ain ni. Jangan buat pasal. Dia tak entah arah kita nak jangan. Dia Ain ni dia hantar, kalau kena habis. So saya takut yang tu. Ain ni dia boleh hantar macam-macam. Kejap kan tengok yang tu hilang. Akhir sekali keluar saya tengok tu, rupa kambing. Dia simpan dalam rumah dia tepi dapur tu. Fendi mau kena bawa lah. Biar dia tengok kambing dalam rumah. Saya tanya, "Mahaza ya Syekh, ni benda apa entah?" Dia kata, "Ni entah. Anak nak sembelih kejap lagi." Nah, bila kita begitu sehari sebelum, dia tangkap dah the best. Dia tengok datang dia ni gemuk, kambing memang gemuk, gede bab punya. Dia asing saya siap untuk dia entertain bab ini Arab memang. Orang Melayu pula pantang orang datang rumah. Tu pula perangai. Kadang-kadang terutama yang di belakang tu. Tiba angin kus-kus itu. Siaplah. Mengamuk kawan-kawan datang rumah. Ni apa benda ni bang? Saya tengok dalam 3 bulan dah 2 kali usrah kat rumah kita aja. Mula benda ramai-ramai ni. Allah Rasul semua orang dah tahu dah bang. Tak payahlah bersemangat sangat. Awak ya bumbang-bumbang, lepas tu dah siap yang saya nak nyiap semua. Ada yang jenis dia merungut orang datang rumah. Padahal Nabi kata tamu yang datang rumah membawa rezeki, pulangnya membawa dosa kamu yang berciciran di sepanjang jalan. Maha suci Allah. Jadi dia kata tak ada. Nabi nampak. Dia berkata ada seekor dalam tu. Yang ni uzur ya Rasulullah, kalau kita expired dah, tak kuat dah. Kawan dia pun tengok tegege tinggal. Sebab yang lain on speed, berambat sana panjat bukit. Dia kan tegege tergolek terlentam 4 kaki kata, siapa pula nak merawat dia bagai? Dia tinggal dek kawan dia. Ummu Ma'bad ambil simpan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, yakni bersabda, adakah ia mempunyai susu? Kambing ini jawabnya, kambing ini lebih teruk daripada kambing-kambing yang lain. Nabi tanya, dia ada susu tak? Dia kata, ya Rasulullah, wahai tamu, wahai tuan, kambing ni teruk pada kambing lain lagi. Dia tak kata tak ada susu atau ada susu, teruk. Baginda bertanya sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya memerah susunya? Jawab Ummu Ma'bad, demi bapa dan ibuku, kalau engkau ingat ada susunya, maka silalah memerahnya. Nabi kata, tak, saya tanya ni ada tak susu, buah susu dia. Makna Nabi tanya jantan ke betina, dia ingat air susu tu. Lepas Nabi upgrade sikit soalan dia. Kalau saya nak perah boleh? Baru dia faham. Dia kata, saya dah kata dah musim panas. Dan yang ni di antara yang paling expired di kalangan kambing lain. Tapi kalau Rasulullah nak try terpulanglah.
Pergilah perah. Saya tak jaminlah susu tu ada ke tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu buah kambing, buah susu kambing itu dengan tangannya dan membaca bismillah dan berdoa. Nabi pun letak tapak tangan yang mulia, bismillah, letakkan buah susu kambing. Tiba-tiba kambing itu merenggangkan kakinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mengeluarkan susu yang banyak. Sebelum tu duduk diri rapat. Sekali Nabi letak je, terbuka ke kita kangkang terus sebab ketat jadi mengembang besar, buah susu dia penuh berlemak dengan susu. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentuhan dia oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dimintanya sebuah bekas yang dapat menampung beberapa orang. Lalu diperahnya susu kambing itu sehingga melimpah buihnya. Nabi kata bak bekas. Mudah bak baldi lah senang. Terus ada ambil mangkuk kecil, cawan kecil lah. Perah-perah saya minum. Perahkan Abu Bakar minum. Lepas tu jalan tak. Perah ni kira sekemah, selembah ni minum. Itu Nabi. Dia kalau makan, dia ingat orang lain sebagai umat dia. Itu sifat seorang Nabi. Itulah sifat Rasulullah. Sharing togetherness. Dia selalu berkongsi rezeki dengan orang lain. Cari tarikh saya. Jadinya nak menyebut bahawasanya itu kehaibatannya Rasulullah. Itu sebab saya pernah menyebut Halimatun Sa'adiyah di antara ibu susuan ya merasa ajib, terhairan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Halimah ini pernah menyusukan anak-anak susuan yang ramai. Dan biasanya bila bagi minum susu, menyusukan anak, dia makan masa 10 ke 15 minit juga. Budak tu menyusu sampai dia kenyang, baru dia alih kepala. Kecuali kata dia Muhammad sejak daripada kecil, sejak hari pertama lagi sampai putus susu 2 tahun. Riwayat lain kata sambung lagi lepas 2 tahun. 3 kali dia dihisap dah dia tarik kepala dia. Walaupun aku tu jenuh lah, kita kata jenuh dah ambil, kepala Nabi ni letak dah, dia mengelak juga. Alih ke belah sini, dia tolak juga. Angkat bubus, dia tak nak. Setiap kali menyusu 3 kali aja. Aku menjadi hairan, kata Halimatun Sa'adiyah. Akhirnya, barulah aku memahami bahawa rupanya aku ni memiliki anak susuan yang ramai. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata, Halimah ingat akan umat. Maka dia isap minum pun 3 kali cukup. Puas ke? Tak puas pun. Dia perlu banyak lagi, tapi memikirkan untuk umat, mereka pun nak menyusu juga. Ini Halimah cerita. Itulah Rasulullah tu. Daripada kecil lagi sharing togetherness. Nama saja umat dia akan kongsikan kebaikan-kebaikan, rahmat, rezeki. Dia tak makan seorang Nabi. Dia tahu kata ibu susuan dia Halimah ni ramai anak susuan lagi. Kawan-kawan aku tu berbelah-belah orang tunggu nak menyusu. Rasulullah tu kalau betul dia menyusu atas kapasiti jasad dia, kering susu. Itu ulama sebut. Sebab Rasul seorang dia kederat dia menyamai 70 ke 100 lelaki yang lain. Kalau betul full capacity dia menyusu, macam 100 orang menyusu, tak cukup, habis orang belakang tak ada lah. Tapi itulah Rasul, 3 kali je sudah. Hairan aku, kata Khadijah. Jadi yang ni bila dia perah susu tu, dia kongsikan. Dia tidak dia aja. Kerana Nabi juga tahu lebihan-lebihan sisa ni itu akan memberi berkat bagi orang yang dapat untuk meminum sisa itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berikan Ummu Ma'bad
minum susu itu. Alangkah keberkatan yang dimiliki oleh Ummu Ma'bad. Sentuhan tangan Rasul itu. Mengapa kita mencium Hajar Aswad? Setiap kali haji umrah usaha, yang dapat, yang tak dapat jugalah kan. Tapi makna pergi tu ada dah niat nak usaha juga. Kenapa? Bukan mencium batu itu, tapi mencium bekas tapak tangan Rasulullah yang pernah pegang dan letak Hajar Aswad di tempat. Itu kita dah sebut, kalau orang tu makrifat dia tu sampai ke Rasul, selawat itu banyak, dia letak aja bau kasturi itu keluar, tumbang jatuh situ juga. Bila angkat gitu istilam tu, itu bai'ah kita dengan Rasul. Tajdid, yakni memperbaharui akan ikrar dengan Rasulullah di hadapan Ka'bah. Ini dia jadinya, bagi Ummu Ma'bad minum, lalu diminumnya hingga puas. Tentu minumnya dalam keheranan kan, sebab dia pun tahu kualiti kambing yang ada itu. Tiba-tiba mengeluarkan. Lepas itu orang yang bisnes ke, orang buat berkebun ke, buat apa benda lah, kita apa pun ada dalam hidup, jangan tinggal selawat Nabi SAW. Selawat jenis apa terpulang banyak mana atas kemampuan masing-masing. Kau dapat 1000 sehari cantik, paling tidak 300, jangan kurang, 1/3. Tengok nanti keberkatan apa yang kita buat. Ada jalan, berkat itu datang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berikan teman-temannya minum hingga puas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam minum. Itu yang disebut juga bahawa Nabi dalam banyak keadaan juga dia minum atau makan makanan sisa. Minuman sisa yang belen-belen tu, yang tu dia. Tu pemimpin. Bila ikut Rasul, yang tu dia ambil lah, kalau ada, tak ada, tak adalah. Setelah itu diperahnya kali kedua sehingga memenuhi bekas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tinggalkan bekas yang penuh itu kepada Ummu Ma'bad. Lantas mereka pun beredar. Habis semua perah lagi penuh baldi itu, baru dia pergi. Ditinggal untuk manusia lain. Itu kata dia tu, Nabi ni rahmatan lil alamin. Alamiah, rahmat yang dibawanya tu. Tak kira siapa, di Mekah, di Madinah, tengah padang pasir, siapa sahaja. Asal mau aja dengan Nabi. InsyaAllah. InsyaAllah.